Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kerana mendapatkan panduan borong Cina online daripada saya, Raja Kamil. Okey. Lepas ni boleh tengok video 01, 02, 3, 4, 5. At least 5, at least video 01 sampai 05 ni tengok ni dulu. Sebab apa? Sebab hari tu ada student ni dia excited, dia baru tengok video, tak habis lagi tengok, dia daftar dekat web China tu. Lepas tu dia beli. Lepas tu dia tanya kat saya, kenapa lama 45 hari pakai kapal terbang 45 hari. Saya cakap kenapa, cuba tengok. Lepas tu dia tunjuk screenshot. Ya Allah, dia pergi beli dekat web China tu. Silap kat situ. Kat mana silap dia? Nanti anda tengok video 01 sampai 05 tu dulu, anda akan faham kat mana silap dia. Sebab kita guna website 1688 untuk katalog, untuk cari barang. Nak cari barang, cari dekat 1688. Nak beli barang, cari dekat website AsmiBuy. Beli barang kat AsmiBuy. Lepas tu saya bagi tahu dekat AsmiBuy ni macam mana cara dia untuk buat beli barang. Untuk video 01 sampai 05 saya tunjukkan satu cara macam mana nak buat tempahan kat situ. Kemudian ada lagi video-video tambahan yang lain. Saya kongsi lagi dua cara macam mana cara nak tempah dekat AsmiBuy. Okey. Itu poin yang saya nak cerita yang pertama. Tengok dulu video 01 sampai 05. Saya tahu bila anda tengok video saya rasa senang. Senang je budak ni buat, senang je brother ni buat, senang je pakcik ni buat, kan. Tapi dia senang kalau anda buat cara yang betul. Okey. Itu nombor satu. Poin nombor dua, saya nak minta selepas anda dah tengok semua video yang video panduan tadi tu, anda test dulu je. Tolong jangan beli banyak-banyak sekaligus. Saya tahu anda terus je, saya pun terus je juga masa mula-mula. Kalau nak beli barang, beli MOQ ataupun minimum order quantity, seminimum yang boleh. Tengok kalau dia tulis 2 lebih besar daripada bla bla bla, maksudnya minimum dia 2. Kalau tulis 1 lebih besar 1, maksudnya minimum dia 1. Biasa kalau ratus-ratus, ribu-ribu, puluh-puluh ribu, cuba cari seller lain, cuba cari supplier lain. Sebab dekat 1688 tu ada banyak sangat seller dan sangat banyak supplier. Okey. Kalau tak jumpa juga, nak buat macam mana? Tapi cuba cari. Okey. Poin saya nombor 2 tadi, saya nak bagi tahu, test dulu beli. Saya cadangkan untuk awal-awal ni tak payah fikir pasal barang apa nak beli, barang apa yang untung, tak ada. Awal-awal ni beli saja apa-apa barang dia bawah. Dalam video lain tu saya bagi tahu bawah 20 yuan, tapi saya nak rephrase balik, bawah 10 yuan. Cari barang harga bawah 10 yuan dan kecil. Okey, barang kecil 10 yuan. Sebab apa? Kita tak nak nanti anda terkejut cost shipping mahal sebab barang besar. Sebab apa? Okay, nanti saya cerita poin nombor 3. Okay. Nombor 2 ni, test dulu. Buat 2 pembelian. Pertama, naik udara, naik kapal terbang. Kedua, naik kapal laut. Yang udara dalam seminggu selepas barang sampai warehouse, InsyaAllah sampai kat kita. Kalau yang laut selepas dalam 20, 30, dalam 30 hari, dalam sebulan lah. Dalam sebulan selepas barang tu dah sampai warehouse, InsyaAllah sampai kat kita. So buat 2 order ni. Okey, satu naik kapal terbang, satu lagi naik kapal laut. Okey, tu nombor 2. Poin nombor 3. Okey, kat sini ramai confused. Dia kata saya beli barang sekilo je, tapi saya kena charge shipping 2 kilo, 3 kilo. Kenapa? Okey, kat sini macam mana nak cakap? Okey, contoh. Okey, sebab anda kena faham konsep shipping. Kita katakan beli barang ni, tapi seller, supplier, dia letak dalam kotak macam ni. Sebab tu kebanyakan supplier dia orang jual kotak berasingan. Dia tengok kita tak nak kotak. Jadi sebab apa? Sebab shipping sebenarnya dia dikira berdasarkan dimension, size dia. Panjang,
Panjang, mana panjang tak kisahlah. Panjang kali lebar kali panjang kali lebar kali tinggi. Ini saiz dia. Walaupun barang besar ni je. Kalau barang besar ni mungkin tak sampai 10 gram. Tapi dia akan tengok ni. Dan kemudian dia akan charge kita berdasarkan, dia ada kira, dia panggil volumetric weight. Okey, dimension dia tadi panjang kali lebar kali tinggi dalam sentimeter, kemudian bahagi 6000. Itu dia punya volumetric weight. Kemudian volumetric weight tu dia akan compare, dibandingkan dengan berat yang asal. Sebab tu kadang-kadang ada berat 1 kilo tapi dia punya dimension besar. Contoh bantal Hilton. Okey, bantal Hilton ni dia 1 kilo tapi dia besar, dia lebar, panjang, lebar. Dia lebar, jadi volumetric weight dia tinggi. Saya pernah beli 2 saja. Saya beli 2. Dia punya berat patut 2 kilo lah kan. Campur dengan dia punya bag, so dalam 2 kilo lebih. So dia akan, bila lebih-lebih ni dia akan genapkan kepada kilo yang seterusnya. So kalau 2 kilo lebih, dia akan jadi 3 kilo. Faham Okey, so patutnya paling banyak pun 3 kilo, tapi dia charge shipping 5 kilo. Sebab apa? Dia kira volume tadi. So sebab tu saya minta anda awal-awal ni try beli barang kecil dulu. Jangan beli banyak-banyak lagi. Itu point nombor 3. Point nombor 4. Please, test dulu beli. Okey, mungkin anda rasa tak berbaloi cost shipping. Kalau test shipping, rugi dekat shipping. Jangan fikir macam tu. Terutama bagi anda yang nak beli banyak, nak buat bisnes ke, nak beli banyak untuk kegunaan ahli keluarga ke, test dulu. Okey, beli, kalau anda nak urgent, nak test urgent, beli naik kapal terbang. Okey, so mungkin boleh test daripada 2-3 supplier. Okey, supplier A belilah warna merah, supplier B beli warna hijau, supplier C beli warna kuning, contohlah kan. Jadi kita tak confuse lah supplier mana yang bagus kan. So kemudian hantar dekat rumah kita, kita tengok supplier mana yang kualiti dia okey. Sebab dekat 1688 ni barang ada satu jenis tapi kilang ada banyak. Kilang banyak, supplier banyak, pemborong banyak. Jadi kita selain baca review, sebab 1688 ni dia tak banyak komen, dia tak banyak review, sebab yang beli tu peniaga, kebanyakannya peniaga. So dia ni tak jenis tinggalkan komen sangat. Kalau jual dekat macam Shopee tu banyaklah komen, sebab dia jual kepada end user. Tapi 1688 ni dia target adalah golongan peniaga. Sebab tu harga kita boleh dapat tu harga rendah. Okey, itu point keberapa? Keempat kot. Okey, point yang terakhir, Raja Kamil, saya ni orang tanya saya soalan. Raja Kamil, saya jumpa barang ni murah lah dekat Shopee, tambah shipping pun lebih kurang je. Kat Shopee lagi ni. So tanya saya punya jawapan je, beli je dekat Shopee. Kalau barang tu boleh dapat murah kat Shopee, beli je kat Shopee. Serius. Sebab anda kena faham, yang peniaga Shopee yang dia ada 2 jenis manusia dekat Shopee ni. Nombor 1, dia buang harga untuk sementara. Biasanya awal-awal punya promosi, ataupun dia nak clearkan stok dia habis. Ialah dia tengok semua dah jual bantal, aku punya bantal tak laku-laku lagi, dia clearkan stok sebab dia boleh dapat modal balik, at least dapat cash, dia boleh buat benda lain. Okey, tu manusia yang pertama kat Shopee. Kedua, dia orang ni adalah peniaga daripada Shopee China. Kalau nak tahu, dekat Shopee, dekat China, dia orang ada banyak insentif kepada China seller. Dia orang bagi shipping, dia orang ada, kadang-kadang kita macam hairan, kenapa shipping dekat Shopee China ni laju kan? Sebab dia orang ada kapal sendiri. Shopee sediakan kapal, setiap hari kapal tu datang Malaysia, setiap hari. Okey. Jadi diorang dapat diorang punya shipping lagi cepat. Kedua, kadang-kadang ada insentif daripada Shopee dan juga daripada kerajaan diorang sendiri. Detail tu saya sendiri pun saya tak boleh nak ceritakan, sebab saya tak dapat nak confirmkan. Saya dah banyak kali dengar benda ni, tapi saya tak boleh nak cerita sebab saya tak boleh confirmkan sumber cerita tu daripada mana. Jadi
Saya tak boleh nak sampai, tapi dia orang ada insentif yang mana menyebabkan dia orang dapat kos lebih kurang. Dia orang dapat jimat dekat shipping. Kat situ dia orang dapat banyak jimat. So macam mana kalau saya nak berniaga dekat Shopee? Okay, first saya nak bagi tahu, kalau kat Malaysia ni bukan Shopee je tempat orang menjual. Boleh jual kat Lazada, boleh jual dekat Facebook, boleh jual dekat platform lain, boleh jual COD, boleh jual kat kawan-kawan. Okay, bila last kali, bukan bila last kali, saya nak tanya, tahun ni anda ada pergi tak? Mesti DIY atau Eco atau kedai mana-mana lah anda beli barang kat situ, walaupun anda tahu anda boleh dapat barang lagi murah kat Shopee. Barang tu dapat lagi murah kat Shopee, ada tak? Saya tak tahu anda, tapi saya banyak kali. Sebab harga bukan semata-mata sebab saya nak beli barang. Kedua, kenapa orang nak beli, kenapa kita tak kisah kat Shopee. Even kat Shopee saya ada jual barang tu seller lain jual murah, saya jual lagi mahal daripada seller lain, dan ada orang beli barang tu daripada saya. Sebab itulah orang kata rezeki tak salah alamat, itulah kok maksud dia. And so itu kalau anda masih lagi nak jual barang tu. Kalau anda rasa kalau tidak, abaikan barang tu, cari barang lain. Kat 1688 ni ada 178 ni ada sangat banyak barang, berjuta-juta barang yang tak ada lagi kat Shopee ataupun orang tak promote lagi. Biasanya barang-barang viral ni memang ramai gila promote, ramai bawa banyak bawa masuk banyak-banyak kan. Kalau bila beli banyak-banyak ni, dia punya shipping boleh dikurangkan sebab dapat naik kapal besar. Jadi cost shipping tu boleh dikurangkan. Okey, saya ambil contoh case tadi Hilton. Kalau beli 2 biji bantal, saya kena bayar cost shipping macam 5 kilo punya barang. Okey. Kemudian saya beli 50 biji bantal. Kalau 5 kilo tadi, 5 kali 11, RM55 untuk 2 biji bantal. So jatuh shipping sahaja dalam 20 lebih, 25, 26. Rasa macam mahal kan? Tapi saya beli yang 2 tu sebab saya nak test dia punya kualiti dia, dan saya dah cuba, okey. So saya repeat order dekat seller tu. So untuk bantal Hilton ni saya dah jumpa sweet point dia. Untuk barang lain saya tak pasti, tapi untuk Hilton ni sebab saya sendiri ada jual bantal ni, sweet point dia ialah beli 50 unit bantal ke atas, nanti cost shipping dia akan jadi satu bantal tu bawah RM5. Okey, beli 50 biji bantal 1 kilo 1000 gram ke atas akan dapat bawah RM5 untuk satu bantal. Sebab kita boleh dapat naik Big C, dan Big C ni kita tahu Small C dengan Big C. Small C 30 hari, Big C 20 ke 25 hari. Biasanya dalam 20 lebih hari je daripada warehouse. So Big C lagi cepat sebab dia punya idea dia macam ni. Small C nak kumpul barang dia penuh. Jadi barang kecil-kecil, tunggu barang kecil-kecil penuh, lambat lah. Kalau Big C ni barang besar-besar, barang besar-besar ni kumpul-kumpul, kejap dah penuh, boleh terus jalan. Sebab tu kalau anda dah lama memborong Cina ni, nanti anda akan perasan ada barang cepat, ada barang lambat. Tapi dia sebenarnya lebih kurang tadi, itulah dalam 20 hari ke 30 hari. Kalau Big C, Small C dalam lebih kurang 25 ke 30 hari, 30+ hari lah. Biasanya 30 hari. Okey, so kalau kapal terbang, laju lagi lah, sebab dia tak payah tunggu, dia kena ikut schedule kapal tu, pergi je kan. Cuma kalau sekarang sebab saya rakam video ni musim Covid, tak tahulah tahun 2022 pun video ni masih ada lagi, jadi anda macam pelik apa benda je kami cakap ni. Okey, so sebab tu saya bagi tahu tarikh. Sekarang bulan September 2020, musim Covid, jadi penerbangan tu dihadkan. Jadi saya tak sure-nya, tapi so far barang-barang saya setakat dalam sebulan 2 ni sampai on time lah. Tak sampai seminggu barang dah sampai. Ada student tu report balik tak sampai 4 hari barang tu dah sampai. Daripada warehouse tak sampai 4 hari barang tu dah sampai. Macam tu rezeki masing-masing, tapi dalam lebih kurang seminggu plus minus lah. So itulah sedikit introduction kepada video ni. Saya buat satu summary. Nombor 1, kita order dekat 1688 atau taobao.com. Okey, saya
suka kalau kita fokus pada 168 sebab harga 168 jauh lagi murah pada Taobao. Tapi just in case ada barang-barang yang tak ada kat 188 tapi ada kat Taobao, cerita lain lah. Lepas tu dekat Taobao ni, actually anda boleh beli direct je dekat website Taobao, tak payah guna ASMIBuy. Cuma perbezaan dia dekat Taobao ni dia ambil masa lama sikit lah. Dan kalau hilang tu susah sikit lah prosedur dia. Nak claim balik lah semua tu ambil masa. Tapi kalau kita guna ASMIBuy, the cost shipping dia extra sikit, tapi ada semua servis-servis tu menyebabkan dia lagi mudah. Okay. Kedua, pasal test. Beli dulu barang, beli sikit dulu. Try, awal-awal ni try beli sikit untuk kita nampak gambaran. Oh, macam ini caranya nak beli barang daripada China. Bila kita dah tahu beli, nanti sementara nak dapat idea apa barang aku nak beli, apa barang aku nak borong. Sementara nak jumpa idea tu, anda dah ada kemahiran tu dalam kepala anda. Anda dah ada skill tu. Okey, saya punya target ialah bila anda tengok video ni, dalam tempoh seminggu, 2 minggu, anda dah start membeli kat China. At least beli yang untuk latihan tadi tu, homework tadi tu, dan kemudian dapat skill tu secepat yang mungkin. Walaupun anda tak tahu nak beli apa, nak berniaga apa, nak jual apa, itu cerita lain. Sebab nak buat research, nak cari apa barang nak jual ni pun ambil masa. Okey, part research tu nanti. Kita cari dulu skill, dapatkan dulu skill beli barang pada China ni dulu. Okey. So kemudian beli untuk test kualiti, beli sikit. Okey, dan yang apa cerita lagi ya? Kalau tengok video 1 sampai nombor 5 sampai habis dulu. Kalau tidak nanti takut anda terbuat silap, rugi lagi banyak kan. Macam ada benda ni berlaku. Dia tak banyak kes terpencil, tapi saya risau sebab banyak yang tanya soalan. Saya dapat tangkap lah, oh dia tanya soalan ni, oh mesti dia tak tengok habis lagi. So biasa bila tak tengok habis lagi, saya cakap please tengok sampai habis. So sebab tu saya buat video introduction ni, nak minta anda tengok video 01 sampai video 05. At least video tu. Yang lain-lain tu kemudian pun tak apa. Okey, dan last sekali, kalau anda ada soalan, pergi dekat facebook.com/rajakamel.biz. Bukan Raja Kamel tau, rajakamel.biz. Kat situ tanya soalan. Dalam tempoh 24 jam, insya-Allah saya akan respon soalan anda. Okey, saya tak boleh lah respon. Anda tanya saya terus jawab, anda tanya saya, sebab saya pun ada bisnes lain yang saya sedang uruskan. So ini orang kata apa, bisnes sampingan lah. Jadi saya tak fokus 100% dekat sini. Dia ambil masa sikit lah saya nak respon. Okey, so itu sahaja daripada saya, Raja Kamel. Saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu borong Cina online ni kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat maju jaya.